Hello, I'm Bibi Angeli Awok. For the individual assignment for management and leadership in education, I will choose my old school, which is SMK Bongkol Pitas, and I will interview the senior administrative assistant, Puan Wina Matangi. Terima kasih kepada adik Viviana karena memilih saya sebagai responden dalam soal sidik berkaitan dengan pengurusan sekolah. Saya, Wina binti Matangi, penolong kanan pentadbiran SMK Bongkol Pitas, akan memberi respon berkaitan dengan 3 soalan yang telah dikemukakan oleh adik Viviana. I have obtained a permission and conduct an interview to discuss the question that has been stated in this assignment, which is 3 questions. The first question is the issues and challenges in managing the school. So I would like to ask Puan Wina, what is the issues and challenges in managing the school? Bagi soalan yang pertama, the issues and challenges in managing the school, bagi SMK Bongkol Pitas, antara isu dan cabaran dalam pengurusan sekolah ialah yang pertama, cabaran dalam mewujudkan kepimpinan sekolah yang berkesan. Ini kerana sekolah ini masih lagi tidak kondusif dari segi pemimpin, gaya kepimpinan untuk pemimpin, terutamanya pemimpin pertengahan sekolah ini. Isu yang kedua ialah cabaran dalam pengurusan murid. Ini kerana sekolah ini mempunyai aspirasi yang tinggi dan kemenjadian murid itu belum di tahap yang memuaskan. Jadi ini adalah antara isu yang utama dalam meningkatkan tahap kualiti akademik, sahsiah dan kokurikulum. Kemudian cabaran lain adalah pengurusan sumber manusia, terutamanya pengurusan guru. Cabaran utamanya ialah sekolah ini perlulah melahirkan guru yang berkualiti. Jadi cabarannya ialah kita perlu mempertingkatkan lagi kompetensi dan juga guru yang mempunyai aspirasi yang tinggi, dan juga cabaran dalam meningkatkan kemahiran pedagogi guru terutamanya di kawasan pedalaman. Cabaran lain bagi pengurusan sekolah ini ialah keadaan fizikal sekolah yang masih boleh dikategorikan sebagai sekolah pedalaman yang agak daif. Persekitaran pembelajaran ini kurang kondusif untuk murid-murid jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar. Dan cabaran kelima adalah cabaran untuk meningkatkan sokongan ibu bapa dan komuniti terhadap sekolah ini. Itulah antara 5 isu yang menjadi cabaran dalam pengurusan sekolah ini. Thank you. So let's move to the second question. Since we know there are many issues and challenges in managing the school, how do you handle the conflict among team members? Bagi soalan yang kedua, yaitu how do you handle conflict among team members? Untuk ini, bagaimana menangani konflik di kalangan anggota pasukan dalam sekolah ini? Ialah bagi saya sendiri sebagai penolong kanan pentadbiran, saya selalu menggunakan pendekatan coaching and mentoring, iaitu sentiasa membimbing dan juga menjadi mentor kepada ahli-ahli ataupun pasukan guru-guru di sekolah saya. Jika saya mendapati sebarang konflik di antara mereka, saya akan coaching mereka dan mentoring mereka supaya tidak berlaku konflik yang berterusan di kalangan guru ini. Semasa proses coaching dan mentoring ini, saya akan pastikan wujud hubungan yang baik di antara saya dan juga guru-guru. Saya akan menjadi mentor kepada guru-guru dalam proses coaching supaya guru-guru ini percaya dengan saya. Saya akan membina hubungan yang baik. Selepas itu, saya akan menjadi pembimbing yang berterusan kepada guru-guru ini dengan mendengar segala masalah mereka tanpa memberikan kritikan yang boleh menghancurkan tim sekolah. Seboleh-bolehnya dalam proses coaching and mentoring ini, saya akan kumpulkan data dahulu. Kemudian setiap masalah konflik itu saya akan coba menganalisis, interpretasi dan memberikan maklum balas serta penambahbaikan yang sesuai untuk konflik atau masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru di dalam sekolah saya. Saya akan memberi peluang kepada guru-guru untuk meluahkan masalah dan membimbing mereka, membina matlamat dan juga untuk meneliti realiti keadaan yang sebenar dengan menganalisis masalah, serta saya akan membimbing mereka untuk membuat pilihan yang tepat ataupun membuat penyelesaian terhadap konflik tersebut, dan akan memberikan peluang kepada guru-guru untuk maklum balas dan penambahbaikan dari masa ke semasa.
Bila hubungan ini baik, yaitu komunikasi, maka konflik itu akan dapat dikurangkan. Saya sebagai pemimpin, saya tidak akan berat sebelalah, tetapi saya akan lebih bijaksana dalam membina hubungan yang baik dengan menganalisis masalah-masalah yang sedia ada. Saya sentiasa akan mendengar masalah dan selesaikan masalah itu secara bersama, dan inilah kaidah yang terbaik yang dapat memastikan konflik dapat ditangani di kalangan guru-guru ini Dan saya selalu memastikan bahwa saya dan juga sekolah ini adalah satu tim work yang perlu bekerja secara bersama-sama dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi dengan itu tidak akan timbul isu dan masalah. Apa yang penting di sini untuk menyelesaikan masalah ini adalah matlamat perlu sama di dalam sesuatu organisasi saling menghargai di antara satu sama lain. Bagi sekolah saya sendiri, kami jalankan satu budaya yaitu semebong SMK Bongkol Hebat, yang mana budaya ini kita dapat bersama-sama menyatukan semua guru-guru dalam satu matlamat utama, yaitu memastikan sekolah ini mempunyai matlamat untuk memastikan sekolah ini hebat dari segi pengurusan pentadbiran, pengurusan murid pengurusan fizikal sekolah, pengurusan guru, dan juga hubungan yang baik dengan ibu bapa di luar. Jadi ini adalah cara untuk menangani masalah dan tegaskan coaching dan mentoring kepada guru-guru ini sangat penting dalam memastikan sekolah sentiasa dapat menangani konflik secara bersama-sama. Apa yang penting sekali ditegaskan ialah dalam proses coaching dan mentoring ini kita akan membina budaya pasukan yang kuat, yaitu sentiasa bersama-sama dalam membuat keputusan. Thank you for answering the question that has been stated. So last but not least, how do you maintain healthy organizational behavior? Baik, untuk soalan yang terakhir, how to maintain healthy organizations behavior, di sini bagi saya sendiri secara pengalaman sebagai penolong kanan pentadbiran, apa yang penting adalah komunikasi di antara pihak pengurusan dan juga pihak guru-guru dalam mengekalkan budaya organisasi itu yang sihat, yaitu kita sentiasa berkomunikasi terbuka, membuka ruang yang baik untuk guru-guru berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah bersama. Apapun masalah akan diselesaikan secara berpasukan misalnya menyelesaikan masalah-masalah konflik ataupun masalah-masalah pembelajaran murid, kita akan buat komunikasi secara dua hala atau berbagai hala dan juga menyelesaikan masalah bersama. Dan kita juga membuat keputusan bersama. Kerja sepasukan sangat penting untuk memastikan kesehatan organisasi ini, budaya dalam organisasi. Kemudian kita juga bila kita sudah kerja secara berpasukan, kita akan membangunlah kapasiti bersama perkongsian ilmu, PLC di sekolah, dan juga untuk memastikan budaya yang sehat ini, penyeliaan juga harus sentiasa dilakukan Kita sentiasa membuat pemantauan, penambahbaikan penghargaan juga kita berikan kepada guru-guru supaya guru-guru ini rasa dihargai tidak semestinya kita berikan hadiah yang mahal, pujian, sijil-sijil penghargaan pun sudah memadai untuk menghargai guru-guru ini. Jadi ini akan menyebabkanlah persekitaran tabiat behavior organization itu dalam keadaan yang sehat. So itu sahaja dalam perkongsian saya pada hari ini. Diharaplah perkongsian ini, amalan-amalan yang dilakukan di sekolah SMK Bongkol Pitas ini akan dapat membantu dalam kajian adik Vivi. So itu sahaja. Sekian dan terima kasih. So I would like to thank Konwi Namatangi as the School Senior Administrative Assistant for SMK Bongkol Pitas for being willing to participate in answering the question that have been given for my assignment in Management and Leadership in Education. Thank you.